Hai guys, jangan lupa masuk, jangan lupa tekan like, subscribe, dan butang lonceng supaya kalian tak tertinggal misi baru dari ME Channel. Assalamualaikum guys, terima kasih banyak mensupport ME Channel kan. Saya tak nak cakap banyak, cuma saya nak cerita kat sini pasal kisah seram. Kisah seram rumah sewa. Senang cerita Kak Siti, kisah sewa ni perempuan tau, bukan lelaki, perempuan. Nama dia Kak Siti, bukan nama sebenar. Senang cerita cakap Kak Siti ni hati kering lah, hati kering. Dia kental, dia tak takut, dia tak percaya pada benda-benda macam tu kan. Dia kental lah, dia suka benda ekstrim, dia suka masuk hutan pun seorang-seorang. Dia gamble lah sebab dia tak percaya. Dia teringin sangat nak sewa rumah yang berantu, tapi dia cari, dia pergi semua tak pernah terjadi kat diri dia. Pada satu hari tu dia kena keluar pada hostel tau. So dia ni belajar, dia SEM 1, SEM 2 dia duduk hostel, tapi SEM 3 dia kena keluar, dia kena cari rumah sewa. So dia pun carilah kawan-kawan dia, ajak kongsi. So dapatlah 2 orang kawan, campur dia 3 orang. Dia pun carilah rumah, dapat satu rumah sewa. Ada kongsi bagi 3 orang. Dia dapat semua, dia kemas-kemas rumah tu semua. Dia siap semua, dia angkat barang semua. Dia pun borak-borak, dia teringin nak buat macam doa selamat. Yang kita masuk rumah kan, kita kena buat doa selamat semua. Dia buat semua, alhamdulillah terjadi cantik semua, tak ada apa berlaku. Lepas habis semua lepas habis buat doa selamat semua, alhamdulillah semua. Dia tidur malam tu dengan letihnya, dia tidur terus tak sedar apa. Tahu-tahu pagi, dah pagi semua dia pun macam biasa pergi kelas semua, balik kelas. Bila waktu malam tu lepas maghrib, dia pun borak dengan kawan semua dah balik. Dia pun borak, dia pun berjemaah sembahyang isyak sama-sama. Dengan sembahyang isyak sama-sama, rakaat kedua dia terdengar ada benda jatuh dekat sini. Dia pun buat tak tahu, dia sembahyang semua. Habis sembahyang semua, kawan-kawan dia cakap dengan Kak Siti tu, Kak bunyi apa kat atas tu kan. Kak Siti tu pun dia hati kental, dia tak tahu apa kan. Dia tak reti takut semua, dia buat tak tahu je. Dia semua cakap tak ada apa, kucing tu kot main kat atas, tak payah takut lah, tak ada apa kan. So dia pun happy lah, dia pun buat tak tahu. So dia tidur malam semua normal, tak ada apa. Hari kedua sama juga. Dia pun masa tu waktu maghrib lepas dia solat maghrib semua, kawan-kawan dia semua belum balik lagi. Kak Siti seorang je kat rumah. Dia tengah solat maghrib. Habis solat maghrib, dia pun sibuk lah tengok cerita, tak tahulah marja lawak ke tidak apa ke. Dia pun gelak semua. Tahu-tahu dengar orang ketuk pintu. Dia pun pergilah dekat pintu. Sebelum dia buka pintu, dia pun celak lah langsir nak tengok betul ke kawan dia. Lepas dia selangsir, dia ternampak ada budak kecil. Dia teringat lah, mungkin jiran dia punya anak lah ni kan, nak cakap apa. Dia pun buka lah pintu. Dah buka pintu, tak ada budak kecil tu. Dia pun heran lah, tadi ada budak kecil, tak ada kan. Dia pun buka grill, keluar ke depan semua, tengok tak ada. Tadi dia pun terfikir macam-macam, tapi dia ni hati kering kan, dia pun buat tak tahu. Dia pun kunci balik pintu. Semua dia masuk, tengok balik cerita, gelak ketawa lagi. 1 jam lebih kemudian kawan-kawan dia pun balik. Kawan-kawan dia pun masuk rumah. Kawan-kawan dia kata, kenapa rumah ni rasa lain? Yang Kak Siti ni pun kata, tak ada apa lah you, kau relax aja, tak ada apa, kau jangan fikir orang bukan, hantu mana ada. So kawan-kawan dia pun naik mandi semua, naik tingkat atas mandi. Dah habis mandi semua, layan tengok cerita, gelak-gelak ketawa 3 orang kan. Tengah gelak-gelak ketawa jam pukul 12 malam, tahu-tahu terdengar bunyi selipar naik tangga. Semua masing-masing terdiam, masing-masing tiga terdiam. Yang Kak Siti ni pun pandang di tangga tu, tengok kawan-kawan dia keliling. Kawan-kawan dia pun pegang Kak Siti. So Kak Siti ni kata, tak ada apalah kan, kau jangan bukan-bukan, tu mungkin jiran sebelah. Tu yang kita dengar dari rumah, jiran sebelah naik tangga. So kawan-kawan dia ni macam takut. Bukan macam takut, memang takut lah. Kalau kena kat kita pun guys, kita akan takut benda tu kan. So kawan-kawan dia tu, yang si Ayu tu pun tidur lah dengan si satu lagi tu. Yang Kak Siti ni tetap tidur seorang-seorang. So hari esoknya tu kecoh cerita. Dia tanya Kak Siti tak ada siapa. Yang Kak Siti ni pun kata, tak ada apa, kau jangan fikir benda bukan. So diorang pun pergi belajar, balik pergi kelas semua. Habis balik kelas semua, sampai di rumah dah solat maghrib berjemaah sama-sama semua. Habis berjemaah semua, yang kawan-kawan Kak Siti ni pun ajak, jomlah kita keluar, duduk rumah terus takut, jomlah kita pergi main boli. Yang Kak Siti ni pula, dia ni jenis penat kan, baru balik kelas semua. Kak Siti kata, korang je lah pergi, yang dia akak duduk rumah lah, yang akan nak tengok TV, akan nak rehat, besok ada kelas lagi. Kawan-kawan ini pun pergilah pukul 8 malam. Pukul 8 malam tu tinggal Kak Siti seorang-seorang kat rumah. Cukup je waktu isyak, Kak Siti pun
ambil semayang di teras bawah, ambil semayang semua, dah ambil semayang semua, dia pun nak solat dekat bawah, dia tak nak solat dalam bilik kan, sebab malas nak naik atas kan. Dia pun solat lah di depan TV. Dah habis tengah solat, rakaat kedua tu ternampak macam ada bayang-bayang lalu di belakang dia. Kak Siti ni pun semayangnya jadi tak khusyuk. Dia pun nak tak nak dia habiskan juga semayang, habis bagi salam semua. Dia pun ingat kawan dia pun cakap, Ayu kau balik ke? Kau kata pergi main bowling. Tak ada siapa nyaut. Dia pun naik atas semua, tak siapa nyaut. Lepas tu dia fikir ni mungkin Ayu dah keluar lah kot. Dan dia pun tak tahu. Dia pun tengok cerita KL Gangster ke, saya pun tak tahu cerita apalah. Dia habis tengok jam pukul 12 lebih baru kawan-kawan dia balik. Rupanya kawan dia balik lambat, siap pergi makan semua kan. Kak Siti tak ada apa-apa, kawan-kawan dia balik je, kawan-kawan dia akan cakap benda sama. Kak Siti, kenapa rumah ni rasa lain Kak Siti kan? Macam sunyi, seram je. Kak Siti pun kata, korang suka fikir bukan-bukan kan? Hantu tu tak ada kan? Kau jangan fikir bukan-bukan. So Kak Siti ni pun buat tak tahu je. Yang Ayu, Nurul tu takutlah dia kan. Dia pun tidur sama-sama lagi kan. Yang Kak Siti ni bila masuk bilik, semua diorang masuk bilik, Kak Siti tidur seorang. Yang Ayu dengan Nurul ni takut dia tidur berdua. Yang Kak Siti ni baru nak lelap mata, dia terasa macam ada bayang je kat depan dia. Dia pun buka mata, dia ternampak macam ada kelibat hitam lalu budak kecil. Dia pun jadi tergamam lah, apa benda ni kan. Barulah dia ada perasaan takut, bulu roma dia naik semua. Tapi dia pun buat tak tahu, hati kering, dia buat tak tahu, dia macam percaya tak percaya je. Lepas tu esoknya tu dia pun pergi kelas sama-sama dengan kawan-kawan, kelas sama-sama kan. Lepas tu waktu tengah hari rehat sama-sama. Lepas tu time balik semua sama-sama. Sampai di rumah sebelum pukul 5 tu gelak ketawa, masak-masak kat dapur. Tengah masak. Terdengar bunyi slipper orang berjalan dekat atas. Petang ni kan nak maghrib, dia terdengar orang berjalan dekat atas. Dia pun tergamam, siapa dekat rumah kita? Kita 3 orang je. Yang Kak Siti kata tak ada tu, yang sebelah tu. Yang Ayu dengan Nurul cakap tak ada kak kan. Sebab ni bunyi dekat atas bilik saya kan. So Kak Nurul kata tak apa, kalau kau takut kau duduk bawah, biar aku naik atas. Kak Siti ni pun naik atas geledah semua tak ada. Tu Kak Siti tu Kak Siti cakap kan tak ada. Tu jiran sebelah kita. Korang suka fikir bukan-bukan. Cuba jangan takut dulu macam ni. Kan tak ada apa. Kan tak ada apa-apa. Korang ni fikir bukan-bukan je. Akak dah naik tak ada apa. Dah jom kita masak, tak tahu je. Diorang pun masak seperti biasa. Normal masak, tak ada apa-apa benda berlaku. Masak. Bila sampailah Kak Siti tu terasa penat, Kak Siti mengata dengan Ayu, dengan Nurul, Ayu akan nak duduk kejap kan. Korang masak sekejap akan nak duduk kejap, dia akan nak tengok telefon. So dia pun pergilah kat ruang tamu. Dia pun belik-belik lah telefon. Tengok sambil buka YouTube, buka Facebook, Instagram, WhatsApp, masih WhatsApp. Tahu-tahu dia ternampak macam ada orang kat belakang dia. Dia ingatkan Ayu lah. Dia pun tak tahu je. Dia pun cakap kau tengok orang like gambar akak semua. Lepas tu betul di belakang tak ada orang. Barulah Kak Siti tu terasa goyang kan. Dia terasa macam seram sikit. Dia pun cepat-cepat tutup telefon, pergilah tolong diorang masak semua. Dah masak, diorang pun makan sama-sama. Lepas tu dia pun sambunglah tengok TV semua. Dah habis makan semua, tengok TV semua. Lepas tu dah pukul 12 malam, Kak Siti pun kata jomlah kita tidur, esok ada kelas pagi kan. Dah, lepas tu diorang tidur. Tengah tidur Kak Ayu punya kaki, Kak Siti punya kaki macam diorang geletik. Dia pun terbuka mata, dia tengok tak ada orang. Tak ada orang. Dia pun buat tak tahu. Dia tidur sampai jam 4 pagi tu. Dia terdengar bunyi berdentum dekat atas siling. Terperanjat dia, barulah dia perasan takut. Dia keluar semua, dia dengar bunyi berdentum kat siling. Dia pun terduduk. Dia terdengar bunyi slipper orang naik tangga. Dia terdengar. Dia fikir kan kawan-kawan dia lah. Dia pun buka pintu, tak ada orang. Dia pun turun bawah, tengok slipper semua ada. Dengan perasaan takut dia, tahu dia tengok kat bilik air tu macam pintu bilik air terbuka tau. Dia pun pergi tak ada apa. Barulah dia terasa takut. Dia naik atas semua, ketuk pintu kawan dia. Dia kata nak tempat tidur. Dia kata kawan-kawan dia pun heran lah, sebab dia tak pernah takut. Dah tidur semua, esok dia pergi kelas. Dah pagi bangun mandi semua, dia tak ada cerita apa-apa. Dia pergi kelas seperti biasa semua, gelak ketawa. Lepas tu balik tu, dah balik semua. Dia pun masak, solat berjemaah. Dah siap-siap masak, lepas tu solat semua.
Dia pun tengok TV macam biasa, gelak ketawa semua. Sampailah macam biasa pukul 12 lebih diorang pun nak masuk bilik. Kat Siti lah. Yang ini baru betul-betul kat Siti, bukan dekat Siti dah. Ni nama Kak Kati dah nama. Betul-betul dia takut. Kawan-kawan dia cakap dia tak nak dengar. Dia tak percaya kan. So dia pun masuk bilik semua nak tidur, main tengok telefon semua. Pintu dia kena ketuk, dia ternampak bayang-bayang hitam. Lepas tu dia ternampak macam benda putih lalu boleh tembus kat dinding. Tahu-tahu dia menjerit-jerit Kak Siti menjerit, jadi macam histeria, menjerit semua. Kawan-kawan dia pun pelik lah pasal Kak Siti pegang-pegang bangin je sebelah. Semua ustaz semua datang, bawa dah okey. Barulah jiran-jiran kata rupanya rumah tu dulu orang gantung diri yang bilik dia duduk tu. Lepas tu dah gantung diri semua, 3 tahun kosong, tak ada siapa nak sewa. Lepas tu bila dah ada start orang sewa sebulan je lari, sebulan je pindah. Dialah orang terakhir yang sewa kat situ kena macam ni. So lepas pada tu terus dah tahu jalan cerita, diorang pun sibuk lah cari rumah semua dengan demamnya. Kak Siti demam teruknya kan. Dia tak tidur situ lagi, dia cari-cari rumah. Masa ni dia tumpang lagi bilik kawan dia. Dia dah dapat rumah semua, dia angkat-angkat barang. Barulah Kak Siti percaya hantu syaitan iblis tu wujud. Saya tak cakap ni, jalan cerita ni lah yang saya baca. Yang saya ceritakan ni pasal ikut skrip yang dia hantar kat saya ni lah. Betul atau tidak Allah malam, saya pun tak tahu. Ni cuma saya cerita apa yang dia hantar kat saya. Okay guys, sampai sini je cerita saya kat korang. Terima kasih yang mana support YouTube kami, IMX Channel. Terima kasih banyak. Kalau korang ada cerita best-best ke cerita apa-apa, korang boleh komen kat bawah, nanti kita orang yang PM korang. Okay guys, terima kasih banyak. Jangan lupa share, like dan subscribe. Terima kasih banyak. Jangan lupa tekan butang lonceng supaya korang tak tertinggal mesej-mesej baru dari kami. Okay guys.